Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak kongsi sedikit pasal racun kontak non-sistemik dan juga racun sistemik. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, baik. Racun kulat dan racun serangga yang biasa kita gunakan biasanya dalam dua kategori lah, iaitu non-sistemik dan juga sistemik. Okey, non-sistemik ni maksudnya racun kontak, racun sentuh. Manakala racun sistemik ialah racun serap. Okey. Racun kontak ni, non-sistemik ni dia bertindak secara protektif lah, perlindungan dan pencegahan. Tidak diserap oleh tanaman dan hanya melekat pada permukaan daun ataupun permukaan sasaran yang kita sembuh. Okey, manakala racun sistemik pula dibahagikan kepada dua pula lah. Okey, pertama yang diserap oleh tanaman tapi tak translocate. Dan yang kedua ialah diserap dan ditranslocate. Okey, translocate kat sini maksudnya racun tu boleh bergerak dalam jaringan daun lah. Okey, kalau kita sembuh kat daun, dia boleh bergerak. Racun sistemik tak translocate ni ada dua, iaitu locally systemic dan juga translamina. Manakala racun sistemik yang translocate pula dibahagikan kepada tiga, iaitu systemic acropetal, systemic basipetal dan juga true systemic. Okey. Baik, racun non-sistemik ni ataupun racun kontak ni biasanya dia bersifat perlindungan dan pencegahan. Maknanya kita buat semburan sebelum pokok kita dijangkiti lah, sebagai perlindungan dan pencegahan, protective and preventive. Okey, yang seterusnya racun kontak ini biasanya kurang resistant. Maksudnya kulat tidak kurang membina kekebalan lah, menurut Frah. Dia dikategorikan sebagai low risk. Okey, racun kontak ni juga dia spektrum luas. Dia boleh cover pelbagai kelas kulat lah, seperti dari kelas Basidiomycetes, Ascomycetes dan juga fungal-like organism Omycetes. Okey, khususnya racun ini hanya melekat pada permukaan daun saja. Okey, dan ia juga tidak diserap oleh daun lah. Okey, oleh kerana dia melekat pada permukaan daun, dia mudah hilang apabila terkena air hujan. Okey, khususnya racun kontak ini perlu digunakan dengan lebih kerap lah. Okey, sebab dia mudah terkesan oleh cuaca. Okey, khususnya semburan racun ini perlu rata lah pada keseluruhan daun, sama ada di atas permukaan daun ataupun di bawah permukaan daun. Okey, dan racun kontak ini hanya akan membunuh kulat yang berada di permukaan daun saja. Tak kira lah kulat jenis apa yang berada pada permukaan tu, dia hanya akan bunuh kulat yang berada di permukaan daun saja. Okey. Okey, racun non-sistemik contact with multi-site activity ni diletakkan dalam frak kod M01 hingga M12. Okey, yang biasa sahabat guna ialah M01, iaitu dari inorganic copper based fungicide. Okey, contohnya copper sulfate, copper hydroxide, copper oxychloride. Manakala yang biasa sahabat guna juga M03 ditiokarbamate yang terdiri daripada mancozeb, propionate, verbam, methiram, manet, tiram dan ziram. Okey, selain itu sahabat juga guna M05 iaitu chloronitril yang terdiri daripada chlorothalonil. Okey. Okey, apabila racun non-sistemik kontak ini disembuh, dia akan melekat pada permukaan daun saja dan tidak akan memasuki jaringan daun, dan ia akan hanya membunuh kulat yang berada di permukaan daun saja. Okey. Okey, baik, sekarang ni kita tengok pada racun locally systemic yang tak translocate. Apabila racun ini disembuh, kemudian dia akan menyerap masuk ke dalam jaringan tumbuhan
dan hanya beberapa lapis sajalah pada bahagian daun yang diserap. Dan dia masih tidak menembusi bahagian bawah daun. Dan biasanya racun yang sahabat guna ialah dimethamorph, dan ada beberapa racun lain lagi lah. Okey, seterusnya kita tengok pada Translamina taxazolocate. Bila racun disembur pada permukaan daun, kemudian dia akan menyerap masuk ke dalam jaringan daun, kemudian akan menembusi pada bahagian bawah daun sekali. Okey, dan racun yang biasa sahabat guna ialah abamectin, amamectin benzoat dan juga pyraclostrobin. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pada systemic acropetal yang translocate melalui xylem. Maksudnya dari bawah ke atas. Okey, xylem ni di mana air, mineral ataupun nutrien diangkut dari akar hingga ke pucuk pokok lah. Okey, untuk racun ini jika sahabat sembur pada bahagian tangkai daun, kemudian racun itu akan bergerak ke atas lah sehingga ke hujung daun tersebut lah. Jika kita sembur pada ranting, kemudian dia akan naik ke atas, dia akan melalui beberapa daun yang ada di kawasan berhampiran lah. Dia akan bergerak ke atas. Okey, dan biasanya racun yang sahabat guna ialah imidacloprid dan dinatofuran, iaitu racun serangga. Manakala racun kulat pula azoxystrobin, difenoconazole, propiconazole, tebuconazole, carbondazim dan banyak lagi lah. Dan racun yang saya sebutkan tadi biasanya disembur pada bahagian atas lah, bahagian daun, daun ke atas. Okey, untuk siraman pada bahagian akar, systemic acropetal ini tak banyak yang dapat diserap oleh akar pokok berbanding dengan semburan pada daun. Dan tak semua racun kulat itu diserap oleh akar pokok lah. Dan biasanya sahabat akan gunakan metalaxyl. Manakala racun serangga pula carbosulfon ataupun thiamethoxam dan lain-lain lagi lah. Okey. Baik, untuk systemic basipetal saya tidak akan bincangkan kerana kebanyakan jenisnya ini ialah racun rompai, herbicide. Okey, seterusnya kita tengok pada true systemic. Okey, true systemic ini dia akan bertindak dengan dua hala lah. Melalui xylem dan juga phloem. Okey. Dia akan masuklah melalui bawah ke atas dan kemudian atas ke bawah. Okey, yang true systemic ni racun yang biasa sahabat guna ialah phosphatyl aluminium. Okey. Itu racun kulat, manakala racun serangga pula ialah spirotetramate, dan ada banyak lagi lah jenis racun lain. Okey. Biasanya racun sistemik ini dia bersifat perlindungan dan sembuhan, protective and curative. Dia sesuai untuk merawat kulat yang telah menyerang. Okey, baik. Biasanya persoalan yang selalu timbul, macam mana nak kenal racun kontak non sistemik dengan racun sistemik. Okey, sebenarnya pada label sudah tertulis racun yang bertindak secara sentuhan dan perlindungan. Maksudnya racun kontak non sistemik lah. Manakala racun sistemik pula dia akan tulis perlindungan dan sembuhan, ataupun dia terus tulis racun sistemik. Dan ada juga pada label racun yang ditulis Translamina dan juga sistemik. Okey, itu cara yang pertama untuk kita kenal lah. Okey. Manakala untuk cara kedua pula, sahabat boleh type bahan aktif, contohnya copper hydroxide, systemic or non systemic. Kemudian dia akan keluar result kat situ, kemudian kita akan bandingkan lah dengan beberapa sumber yang ada pada Google. Okey, sebagai contohnya yang ini, carbondazim, systemic or non systemic. Okey, ini cara yang kedua lah. Okey. Baik, secara kesimpulannya, sahabat perlu buat semburan racun ini secara merata lah pada keseluruhan pokok. Sebagai contohnya, kalau kita sembur racun systemic acropetal ni pada bahagian pertengahan daun macam ni, dia hanya akan bergerak ke atas. Manakala kawasan yang bahagian bawah tu yang tidak terkena tu masih ada risiko untuk diserang oleh kulat ataupun serangga lah. Okey.
Seterusnya sahabat perlu baca label untuk mengetahui jenis racun kontak ataupun racun sistemik. Okey. Seterusnya selang-seli bahan aktif yang berisiko tinggi untuk mengelakkan resisten. Selain itu, sahabat juga perlu patuhi sukatan racun mengikut label yang telah ditetapkan. Jangan terlebih atau terkurang kerana keadaan ini akan menimbulkan resisten, kekebalan. Dan yang terakhirlah, utamakan keselamatan semasa mengendalikan racun lah. Okey, dengan memakai PPE, mask dan juga sarung tangan. Baik, setakat ini saja perkongsian saya untuk hari ini. Jika ada sebarang penambahbaikan, bolehlah komen di ruangan komen di bawah. Okey, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.